Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha lagi dikasihi di jawatan kuasa Masjid Lama Kampung Gajah, Fadil Ustaz Yamin, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, tuan-tuan, puan-puan, bakal ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpah dan takdirnya Allah izinkan kita bertemu pada malam ini setelah kita melaksanakan suatu kefarduan pada diri kita, iaitu melaksanakan solat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima amal kebajikan kita, amal kebaikan kita walaupun sedikit, dan di saat ini Allah masih mencatat atas kebaikan untuk menjadi bekal kita di akhirat kelak, insya-Allah. Sebagaimana biasa, insya-Allah pada malam ini giliran saya bagi mengisi berkaitan tentang ilmu-ilmu berkait dengan haji dan umrah. Sebelum pada itu, hari ini 18 bulan 12, sudah masuk Jamadil Awal. Ada beberapa bulan saja lagi kita akan sampai ke Ramadan. Dan insya-Allah pada malam ini, sebagaimana biasa, kita akan sambung bagi kitab pengajian kitab Baharul Mazi jilid 6, berkaitan khusus berkaitan tentang haji dan umrah. Walaupun kita nampak macam level tak level haji dan umrah dan sebagainya, saya dapat informasi daripada travel agent kemungkinan besar memang akan diberikan kebenaran. Muassasah sudah ada bagi kebenaran untuk hadir ataupun dengan garis-garis panduan yang tertentu pada jemaah-jemaah haji umrah itu sendiri. Namun begitu, kerajaan Malaysia pula lah menyekat, kalau menyekat maksudnya sentiasa memantau perkara ini agar penularan itu tidak akan berlaku. Bermaksud visa-visa umrah dan sebagainya akan dikeluarkan seawal bulan 2 Februari. Hari itu dah mula cadang nak buat Januari, tapi terpaksa ditangguhkan lagi kerana hari itu kes Indonesia untuk percubaan dan sebagainya. So kemungkinan besar buka balik semula pada Februari, pun bergantung kepada kebenaran daripada Kementerian Luar negara kita itu sendirilah. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita. Sebelum pada itu, sebagaimana biasa, kita akan mula dengan ambil sedikit rasa kebersamaan kita ataupun kita rasa rindu kita kepada menjadi tetamu Allah di bumi Makkah Al-Mukarramah dengan kita melafazkan talbiyah. Sama-sama kita lafazkan lafaz talbiyah daripada hati, bawa ke hati untuk kita selami, insya-Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik,
Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, insyaAllah. Kita akan masuk pada malam ini berkaitan pada bab yang ke-47 dalam kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-6, khusus menceritakan bab ma jaa fi salati fil hijr. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis membicarakan sembahyang atau solat di dalam hijr. Apa dia hijr? Yang hijr iaitu hijr Ismail. Ada suatu kebentuk lingkaran yang berhampiran dengan Kaabah. Sebelum pada kita membaca kitab, kita akan lihat sedikit sejarah berkaitan tentang hijr ataupun mengenal tentang hijr Ismail itu sendiri. Hijr Ismail ataupun Al-Hatim, iaitu bangunan terbuka yang membentuk setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Kita dalam wadah biasa sekarang ni nampak dah gambaran lingkaran tersebut. Pada mulanya hijr Ismail ini berbentuk lingkaran utuh. Tetapi saat revolusi pada zaman Quraisy, maka separuh lingkarannya dipotong. Separuh lingkaran potong. Asalnya tinggi, sama nyamai dengan Kaabah itu. Tapi revolusi berlaku, maka dipotong. Pada saat revolusi zaman Quraisy itu sendiri, sehingga dalam bahasa Arab dinamakan hatim, iaitu yang terpotong. Al-hatim, khatama, potong. Di situ pula Ibrahim menjadikan sebuah rumah kecil dari batang-batang pepohonan yang berdahan lebat, yang diperuntukkan bagi Ismail dan ibunya Hajar. Itu asalnya tempat hijr Ismail itu sendiri. Ini menunjukkan bahawa hijr Ismail tersebut bukan merupakan bahagian daripada Kaabah, sedangkan bahagian lain yang terpotong dan yang dimasukkan oleh Quraisy ketika merevolusi Kaabah itu sendiri tidak diragui lagi adalah daripada bahagian juzuk daripada Kaabah itu sendiri dengan lebarnya kira-kira 3 meter. Mengenai hal ini dikisahkan bahawa Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dinding hijr Ismail. Apakah ia bahagian dari rumah suci ini? Nabi menjawab betul. Kemudian Aisyah bertanya lagi, mengapa mereka tidak memasukkan sekali sisanya ke dalam Kaabah? Jawab Nabi, sebab kaummu kekurangan dana pada ketika itu. Maksudnya terpotong bahagian ini, maka tak dapat disambung. Dan ketika itu bila ditanya apa, kaum Quraisy pada ketika itu kurang dana untuk nak menyambungkan bahagian juzuk hijr Ismail itu, nampak macam terputus. Dan ada juga penghabaran ataupun maklumat yang lain. Mengapa yang dikatakan kekurangan dana? Rupanya pembinaan hijr Ismail untuk revolusi itu pada bahagian juzuk Kaabah itu, mereka tak terima langsung wang ataupun pembinaan menggunakan wang yang ada unsur-unsur tak sihat atau unsur-unsur kotor. Maksudnya dia tak nak ada wang riba. Dia nak betul-betul suci orang yang berdermanya dan sebagainya pada ketika itu untuk membina. Dari sini dapatlah disimpulkan bahawa sebahagian dari hijr Ismail merupakan bahagian dari Kaabah, iaitu kira-kira 3 meter. Sedangkan sisanya bukan bahagian dari Kaabah. Oleh kerananya tidak sah tawaf seseorang kecuali di belakang seluruh hijr Ismail itu sendiri. Pasal kita kalau nak tawaf mesti keluar daripada lengkungan itu, tak boleh masuk dalam ruang dalam hijr Ismail.
Barang siapa yang tidak sempat solat di dalam Kaabah, lalu solat dia di bahagian terdekat dengan Hijr Ismail, dengan Kaabah yang di 3 meter itu sendiri, dalam ruang lingkup itu, maka sesungguhnya dia telah solat di dalam Kaabah. Ini kita akan bincang apa pada hadis yang kita akan bicarakan ini. Kita sambung, kita tengok pada Bahrul Mazi. Masalah 299. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula hijir itu ialah lapangan, suatu lapangan yang dilingkungi dengan dinding rendah di antara 2 rukun, iaitu rukun Syamiyyin, rukun Syami dengan rukun Iraqi. Di antara tiap-tiap daripada 2 rukun itu ada lompang, ada sedikit lompang, ada sedikit ruang untuk masuk ke dalam Hijr Ismail. Maka barang siapa yang hendak solat seperti solat di dalam Kaabah, maka siapa yang nak solat yang fadilatnya seumpama solat di dalam Kaabah, maka hadirlah masuk ke dalam Hijr Ismail itu. Masuklah ke dalam Hijr Ismail itu kerana Hijr itu sepotong dari Baitullahil Haram, iaitu sepotong daripada sebahagian daripada Kaabah. Bermula dalil menunjukkan atas demikian ini. Ini yang kita sebut Bahrul Mazi ini, bila dia nyatakan sesuatu, dia akan bawakan, datangkan dalilnya daripada hadis Nabi. Bermula dalil menunjukkan atas yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu uhibbu an adkhula al-baita fa usalli fihi. Diriwayatkan daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama Aisyah radhiyallahu anha yang amat dikasihinya. Katanya, adalah aku sukakan hendak masuk ke dalam Baitullahil Haram supaya aku solat di dalamnya. Rupanya diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kehendak Rasulullah ini. Aisyah baru terdetik hati dan merasa ingat sangat semayang dalam Kaabah. Kita bicara sebelum ni, bab yang sebelum ni, bagaimana Rasulullah pernah semayang di dalam Kaabah, bagaimana peraturnya dan sebagainya. Rupanya perasaan yang sama dia rasa, ataupun seorang isteri dia nak juga merasa macam mana nak semayang di dalam Kaabah, mungkin nak semayang dalam Kaabah. Rasulullah tahu akan kehendaknya. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi fa adkhalani hijr. Maka dipegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanganku, lalu dipimpinnya. Maka dimasukkannya aku ke dalam Hijr, iaitu kawasan Hijr Ismail. Serta bersabda ia padaku, faqala salli fi hijr in aradati dukhula baiti fa innama huwa qit'atun minal baiti walakin qaumaki taqsaruhu hina banu Ka'bah fa akhrajuhu minal bait. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, solatlah engkau wahai Aisyah di Hijr ini, jika sekiranya engkau hendak masuk ke Baitullah, rasa engkau nak masuk dalam Kaabah, maka aku suruhmu yang demikian itu supaya kamu dapat pahala seperti pahala engkau masuk ke dalamnya juga. Ini dalil menunjukkan, kita selalu dengar cerita je, semayang dalam tu dapat pahala seolah-olah semayang dalam Kaabah. Maka ini yang bukti dalil. Jangan engkau tidak tahu hanya saja ianya, yakni Hijr itu satu potongan dari Baitullah itu. Hanya tiada disekalikan bangunannya seperti yang membangunkannya. Maka meringkaskan mereka itu daripada membinanya pada waktu membina mereka itu akan Kaabah. Maka dikeluarkan mereka itu akan Hijr itu daripada Baitullah. Maksudnya yang ada nampak terpotong, yang membuatkan kita boleh keluar masuk. Dan ada pun suasana yang sebelum ini. Memang dalam kawasan Hijr Ismail itu adalah kawasan di mana biasanya
seseorang imam Masjidil Haram akan mendirikan solat ba'diyah ataupun qabliyah. Maksudnya, dan biasanya saya perhatikan memang sejam sebelum masuk waktu mereka akan bersihkan kawasan yang tu. Memang kawasan itu sebelum padat. Maka imam akan masuk ke kawasan itu ketika mana dengarnya mula start je azan, imam dah mula sampai hampir, dan dia akan masuk dalam tu untuk dirikan solat ba'diyah. Qabliyah. Lepas azan, selepas dia solat sunat, maka dia akan keluar untuk mengimamkan di kawasan sama ada Multazam ataupun di depan mihrab ataupun yang di kawasan pintu Kaabah itu sendiri. Itu suasana yang sebelum ini. Suasana yang sebelum ini. Tempat imam melakukan solat sunat rawatib. Dan selepas dari solat, lepas solat, zikir pendek mereka, imam ni kadang dia akan singgah sekejap di situ untuk solat sunat 2 rakaat. Lepas tu dia akan bergegas untuk pergi ke solat imam, solat jenazah. Solat sunat yang belum biasanya di dalam Masjid Ismail, kalau pun tak tepat dia sembahyang itu. Itu suasana sebelum ini. Ini cerita sebelum berlaku norma baru. Kalau kita lihat sekarang, saya suka tengok dalam YouTube tu live lah. Memang ada je 24 jam cerita tentang live. Dan tak ada siapa pun yang boleh dapat masuk ke kawasan Masjid Ismail, juga Hajarul Aswad dan sebagainya. Ini dalam tempoh ini. Tapi perkembangan terbaru saya difahamkan Arab Saudi telah pun maksudnya Arab Saudi menjadi negara kedua membeli vaksin COVID-19 yang guna pakai baru 2 minggu lepas ada dalam akhbar. Maksudnya Arab Saudi dah ada vaksin untuk mencegah COVID. Beli tak dari mana, wallahu a'lam. Mereka nasihat dia hebat, semua nasihat dia semua barat kan. Bahrain negara yang pertama. Ini negara-negara yang kaya-kaya ni yang takut ni, dia orang ni lebih cekap baik ni. Jadi dia orang dah ada vaksin. So dia orang ni dah ada yang itulah yang membuatkan mereka dah mula berani untuk buka sikit ni sikit ni sikit. Hari ni pun saya tengok hari Jumaat, mayan Jumaat tadi ramai. Tapi ramai sekalipun tetap juga dalam bentuk baris pergerakan yang berasingan. Kalau kat tawaf pun masih juga ikut garisan-garisan yang telah ditetapkan. Kata Abu Isa Tirmizi bermula, ini hadis ini hasan lagi sahih. Itu berkaitan tentang hijrah Ismail. Maksudnya hadis yang menceritakan bahawa solat di dalam hijrah Ismail ini seumpama solat dalam Kaabah. Dan berhubunglah pada orang yang ada peluang untuk dapat masuk ke kawasan tersebut. Ada sebenarnya ada jalan, walaupun kalau kita tengok ya Allah sesaknya, tetapi dia sebenarnya atas sangkaan kita. Kalau kita bersangka baik pada ketika itu untuk dapat masuk, maka kita akan masuk. Tapi saya rasa dalam tempoh tahun 2 ini tak ada masa kita nak masuk pun. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu betapa seronoknya ataupun betapa berfadilatnya untuk kita hadir di situ. Okey, untuk yang seterusnya iaitu berkaitan tentang bab yang ke-48, bab ma jaa fi fadli Hajar al-Aswad wa rukn wa maqam. Bab yang telah datang daripada ia menyatakan hadis yang menyebut kelebihan Hajar al-Aswad dan rukun dan maqam Ibrahim itu sendiri. Okey, kalau kita tengok pada sejarah Hajarul Aswad. Hajarul Aswad. Hajar, kataan hajar ni dalam bahasa Arab hajar jimra ialah batu. Aswad, aswadun, asal kataannya aswadun, hitam. Batu hitam. Batu hitam. Kampung kita kan. Tu. Kampung hitam, otai kampung hitam ada tu. Yuk hari kita agaknya. So mungkin orang dulu dia namakan batu hitam itu juga adalah bersempurna dengan Hajarul Aswad itu sendiri. Mana kita tahu kan orang dulu dia pergi sebagainya. Sekarang kalau orang sekarang apa nama dia kampung batu hitam tu, ada batu hitam tertonggok tu kan. Gitu kan.
kemungkinan besar pada ketika suatu dulu, kan dulu Tok Guru dalam tu, saya ingat itu saya pun ada makam kubur ni di dalam tu. Kawasan tu, kawasan. Dan saya difahamkan Tok saya itu juga dulu adalah orang yang memang orang surau bilal atau apa sebagainya lah. Maksudnya orang mungkin dia ambil kalimah batu hitam dulu datang daripada orang yang balik pada Mekah yang ataupun dengan Tok Guru, kan dulu Tuan Guru, Tuan Daud kita kan, sebagainya, mungkin dia orang buat namakan. Tanya Yuk Karim lah tu bijak. Oh dia lama kali duduk hujung kali kan. Dia mesti ada tahu. Ya, mesti ada tahu sejarah. Kemungkinan besar sebab Hajarul Aswad. Jadi kalau lepas ni nak tukar nama situ, tukar pula nama bahasa Arab ya. Kampung apa? Kampung Hajarul Aswad. Oh, kemai mantap tu. Orang kampung jauh ada kampung Hajarul Aswad. Okey, Hajarul Aswad. Hajarul Aswad ialah batu yang tertanam di penjuru selatan Kaabah pada ketinggian kurang lebih 110 meter. Maksud 1.10 meter dari tanah. Panjangnya 25 cm. Panjangnya 25 cm panjang. Dan lebarnya sekitar 17 cm sahaja. 17 cm. Panjang maksudnya mereka sebut panjang, tinggi dia. Tinggi dia berapa tadi? 25 cm tinggi. Lebar dia 17 cm. Awalnya merupakan satu bongkah batu saja. Asalnya sebongkah batu. Tetapi sekarang batu itu sebenarnya adalah dalam bentuk berkeping-kepingan. Batu yang telah pecah. Batu yang telah pecah, ada keping-kepingan. Berapa banyak keping tu? Ada 8 keping. 8 keping ini dilekatkan di dalam kawasan batu yang kita nampak macam batu besar tu tongkol tu. Tapi sebenarnya dia ada kepingan-kepingan di dalam tu. Kepingan-kepingan dalam tu. Ada 8. Tetapi sekarang kerana benda tu pecah, pernah jatuh pecah. Hal ini terjadi pada zaman Qaramita, iaitu ketika mana pengikut Abu Tahir Al-Qadni yang mencabut Hajarul Aswad dan membawanya ke Asia pada tahun 319 Hijrah. Tetapi kemudian dikembalikan lagi pada tahun 339 Hijrah. Gugusan ataupun sudut yang terbesar seukur satu biji kurma dan tertanam di dalam batu lain yang dikelilinginya boleh diikat dengan perak. Yang putih yang kita nampak keliling itu ialah perak. Inilah batu yang kita anjurkan untuk menciumnya dan menyalaminya. Maksudnya istilah bukan batu di sekitarnya dan bukan pula yang diliputi perak. Jadi kita sebenarnya orang selalu fokus pada warna hitam tu. Sebenarnya ada pecah-pecahan batu yang lekat pada kawasan itu. Okay? Dapat cium batu itu yang menjadi satu sunnah kerana Rasulullah pernah melakukan sedemikian. Kita nampak macam batu tu besar. Kalau ada gambar ni memang ada, kalau kita boleh gambar gambaran itu ada batu tu besar. Tapi sebenarnya ada macam seperihan-seperihan pecah-pecah yang lekatkan di dalam batu warna hitam ni, yang kita nampak. Dan jangan ada pula orang yang cium perak tu je. Dia dapat cium Hajarul Aswad. Kat mana? Yang warna putih tu ya, lilin tu, yang memegang batu. Itu bau perak dia, bukanlah Hajarul Aswad. Mengalami renovasi pada zaman Raja Fahad, iaitu pada bulan Rabiul Awal 1422 Hijrah. Kita sekarang 42, sorry, dah 20 tahun lah. Mengenai warna Hajarul Aswad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Hajarul Aswad itu diturunkan dari surga. Warnanya lebih putih daripada susu. Ni nama Hajarul Aswad itu asalnya warna putih, dan putih yang lebih putih pada warna susu. Mana apa putih lebih pada warna susu? Kita tahu susu putih lebih putih daripada susu. Bila
hadis ni, nanti kita pun akan baca dari matan. Dan dosa-dosa anak Adam, anak cucu Adam lah yang menjadikannya hitam. Namun ada sebuah riwayat yang menyatakan bahawa bahagian yang tertanam di dinding Kaabah berwarna putih, iaitu yang diriwayatkan oleh Mujahid bahawasanya berkata ketika Ibnu Zubair memagari Kaabah, saya melihat ujung di sana terdapat Hajarul Aswad dan ternyata semua bahagian dalam Kaabah berwarna putih. Maksudnya kepingan-kepingan yang 8 yang sekarang ni sebenarnya kepingan Hajarul Aswad tu 8. Asalnya warna putih. Dan ada riwayat yang menampak mungkin ada orang tertentu ni lain dari segi makamnya. Mereka tetap juga mungkin ada yang nampak juga warna putih itu. Sedangkan kita nampak benda tu hitam. Gitu je. Dan kadang-kadang kita susah nak nampak dengan mata kasar. Kerana kalau waktu ni orang penuh. Dan kalau sekarang kita tengok, memang tak boleh dekat pun di pagar betul-betul. Maksudnya orang tawaf mesti luar daripada kawasan itu. Jadi Hajarul Aswad itu secara nampak secara zahir sentiasa. Dari sini dapatlah disimpulkan bahawa warna hitam yang disebabkan dosa-dosa manusia ialah bahagian batu yang nampak di permukaan, dan kerananya dinamakan dengan Hajarul Aswad, iaitu batu hitam. Padahal ini Ibnu Zarirah mengatakan bahawa dosa-dosa manusia saja dapat menghitamkan batu, apalagi pengaruhnya terhadap hati manusia. Maka jelas lebih besar dan nyata sehingga kita diwajibkan untuk menghindarinya. Dan kita lihat keutamaan bagi Hajarul Aswad. Di antara keutamaannya ialah kerana berasal daripada batu-batu yang mulia. Asalnya batu daripada batu syurga. Yang diberikan kepada Nabi Ibrahim AS agar diletakkan di salah satu sudut di Kaabah. Lalu Nabi mengambil dan meletaknya di tempatnya semula pada saat revolusi pada zaman Quraisy dengan tangannya sendiri. Lebih-lebih ketika Nabi SAW menciumnya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Bukan bermaksudnya Nabi Muhammad saja yang mencium Hajarul Aswad. Maksudnya Nabi-Nabi yang mengunjungi Baitullahil Haram, dia akan mencium Hajarul Aswad itu sendiri. Maka Rasulullah bukanlah Rasulullah seorang saja. Nabi-Nabi sebelum itu pun ada menciumnya. Itu start daripada Nabi Ibrahim AS hinggalah ke bawah. Sehinggalah Hajarul Aswad menjadi tempat bertemunya bibir para nabi, orang-orang soleh, para haji dan muktamirin yang sepanjang sejarah. Di samping itu juga menjadi tempat permulaan dan pengakhiran tawaf, sekaligus menjadi tempat mustajab, iaitu tempat dikabulkan doa. Maksudnya antara tempat-tempat yang berjajaran dengannya adalah tempat mustajab doa. Keutamaan yang lain ialah bahawa pada hari kiamat kelak Hajarul Aswad akan memberikan kesaksian bagi orang-orang yang telah menyalami, maksudnya yang telah beristilam dengannya. Batu ini akan diberikan persaksian kepada sesiapa yang telah beristilam dengannya, mencium dengannya dengan kebenaran, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tirmizi bahawa Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, dia akan mengutuskannya pada hari kiamat kelak dengan 2 mata, iaitu ia akan melihat, dan dengan lidahnya ia akan memberikan kesaksian atas sesiapa sahaja yang pernah menyelaminya dengan kebenaran. Maksudnya kita orang yang buat istilah dengan membetulkan niat nak memulakan tawaf atau apa sahaja penghormatan terhadapnya, maka batu ini juga akan menjadi saksi kepada jemaah-jemaah itu. Melambaikan tangan Hajarul Aswad. Dari Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW tidak melambaikan tangannya kecuali kepada Hajarul Aswad. Maksudnya tidak beristilam tempat lain melainkan dengan pada Hajarul Aswad sahaja. Dan rukun Yamani, maksudnya di Rasulullah dia akan istilam dan mengucuk di Hajarul Aswad.
Manakala di rukun Yamani sekadar istilam sahaja, tidak mengucur. Sedangkan dari Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan bahawa dia datang ke Hajar Aswad lalu menciumnya. Umar berkata, sesungguhnya aku tahu bahawa engkau adalah batu yang tidak membahayakan dan tidak pula dapat memberi manfaat. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, ini kata pada batu, maka sesekali aku tidak akan mencium. Maksudnya apa? Kita tidak boleh bersandarkan kepada batu itu, melainkan kita melakukan sesuatu terhadap batu Hajar Aswad itu kerana sunnah Nabi, kerana Rasulullah pernah mencium objek yang dinamakan batu Hajar Aswad. Umar mengatakan demikian mengingatkan saat itu orang-orang baru saja meninggalkan menyembah berhala. Maksudnya Umar bagi berasaskan kenapa orang baru lepas tinggalkan berhala, sembah Allah yang satu. Maka sehingga dikhawatiri orang-orang bodoh akan mengira bahawa mencium Hajarul Aswad ini merupakan bahagian daripada ibadah. Dia tak ada jadi begitu, tak ada sangkaan pada orang terhadap itu. Menyembah dan mengagungkan batu-batuan ini sebagaimana halnya orang-orang Arab pada masa jahiliyah. Umar lalu menjelaskan bahawa mencium Hajarul Aswad tiada lain semata-mata mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kerana batu tersebut dapat membawa bahaya atau memberi manfaat seperti yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dia kalau nampak macam ni, dia anggap itulah yang patut buat, itulah yang akan bagi macam-macam lah. Dia akan beranggapan sedemikian, nak buang perkara itu, kerana sebenarnya buat itu hanya untuk kerana sunnah. Kata-kata dan penegasan umat ini dan mengisyarat bahawa urusan agama ibadat kita harusnya menerima sepenuhnya tuntutan syariat dan sunnah Nabi, walaupun tanpa mengetahui apa hikmah di sebalik ibadah itu sendiri. Itu berkaitan tentang Hajarul Aswad atau sejarah ini. Kita lihat sikit tentang hadis. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, masalah ke-300. Hajarul Aswad, rukun dan makam Ibrahim itu mempunyai kelebihan, iaitu asalnya ianya putih lebih daripada susu. Maka dengan sebab disentuh oleh orang-orang yang berdosa, maka jadi hitam ia. Ini bukan kalam-kalam kita orang awam, ini kalam terguru, ini kalam-kalam yang maksudnya yang menyampaikan kepada kita. Kadang-kadang kita dengar-dengar itu seolah-olah kita tak tahu apa buktinya. So ini datang daripada kitab, kita baca daripada kitab. Maka jadi hitam ia. Maka di sini dua hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi akan Hajarul Aswad itu dan juga menyebut maqam Ibrahim, iaitu dengan katanya Ani bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala Hajarul Aswad minal jannah wa huwa asadu bayada minal laban fasawwadathu khataya Bani Adam. Diriwayatkan daripada seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas ini nama sebenarnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perkara Hajarul Aswad. Maka sabdanya, telah turun Hajarul Aswad itu daripada syurga, padahalnya ianya amat putih, lebih putih daripada susu, tetapi sekarang sudah ianya hitam. Maka sebab hitamnya itu telah menghitamkannya oleh dosa-dosa anak cucu Adam. Ini hadis, ini hadis. Ini baru kita jumpa, ni hadis, betul lah. Asalnya hitam itu kerana seolah-olah kerana banyaknya anak cucu Adam ini banyak dosa yang telah kita kalau maksudnya kita orang banyak dosa, seolah mencium benda yang sangat putih bersih dan sebagainya, maka terpalit benda yang putih menjadi hitam. Ini dalam kehidupan manusia pun, kalau orang yang memang dalam keadaan yang kotor, kita dampinginya. Kalau tak silap cara, silap kita balik. Pasal ada juga satu hari, kalau nak berkawan-kawan dengan orang yang jual minyak wangi, jangan kawan dengan tukang besi. Sebab orang yang jual minyak wangi, kita dapat wangi dia. Kalau kita kawan dengan orang tukang besi, dapat je bau besinya.
bukan maksudnya tak mahu kawan, dia nak mengumpamakan seumpama itu. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan dalam bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Amru dan Abi Hurairah. Maksudnya ada 3 riwayat hadis yang sama menyatakan bahawa Hajarul Aswad itu asalnya putih dan asbab hitam kerana banyaknya anak cucu Adam yang mencium Hajarul Aswadnya hingga dia menjadi hitam. Satu lagi hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi, lalu ianya berkata, An Abdullah bin Amr yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna rukna wa maqama yaqutatani min yaqut jannah tamasallahu nurahuma walau lam yatmis nurahuma la'adha'ata ma baina masyriqi wal maghrib. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi penulis wahyunya, yaitu masyhur dengan nama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, berkata, telah aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya Hajarul Aswad dan maqam Ibrahim itu 2 batu yakut daripada yakut syurga, tetapi sekarang sudah padam cahayanya, yaitu memadamkan Allah akan cahaya keduanya, maka tidaklah terang menerang lagi. Dan jikalau sekiranya tiada memadam akan cahaya keduanya oleh Allah, nescaya batu tersebut dan maqam Ibrahim itu menerangi keduanya akan antara masyriq wal maghrib. Maksudnya cahaya biasa kan, batu daripada syurga itu bercahaya sifatnya. Kalaulah masih lagi bercahaya, cahayanya sekuat, maksudnya antara barat dan timur pun dapat diterangi dengan 2 batu ini. Ini hadis yang kami. Kata Abu Isa, bermula hadis ini lagi gharib. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Al-Muhazzab, dan telah meriwayatkan dia oleh Al-Baihaqi dan isnadnya sahih atas syarat Muslim. Dan pada satu riwayat lain, ruknun wa maqamun min yaquti jannah walau la massahuma min khataya bani Adam la adaa ma bainal masyriq wal maghrib wa ma massahuma min zi'a min ahadin illa syafa wala saqiyyumun illa syafa. Bermula Hajarul Aswad dan maqam Ibrahim itu adalah yakut syurga, permata. Yakut ni permata daripada syurga. Maka jikalau bukan kerana menyentuh akan keduanya dosa-dosa anak cucu Adam, nescaya menerangi keduanya akan barang yang ada di antara masyriq wal maghrib, akan menerangi antara timur dan barat. Dan tiada menyapu akan keduanya daripada orang-orang yang kena kebencanaan, melainkan hilang ia, dan tiada kena penyakit, melainkan sembuh ia. Dan isnad hadis ini adalah sahih. Dan pada satu riwayat lain, laula ma masahu min anjasi jahiliyah ma masahu min zi'amatin illa syafa wa ma 'alal ard syai'un illa jannah ghairuhu. Jikalau bukan kerana barang yang menyentuh akannya daripada najis orang-orang jahiliyah, tiada menyentuh akan dia daripada orang-orang yang kena kebencanaan, melainkan yang hilang. Maksudnya kalau ada hikmah, sekiranya kalau orang yang ada kecelakaan, ada apa sahaja, maka dia akan, bila dia sentuh pada Hajarul Aswad, sama ada menciumnya apa dan sebagainya, seolah-olah akan hilang apa sahaja yang ada pada dirinya berkaitan tentang kemaslahatan dunia. Dan tiada satu pun atas muka bumi ini yang datang daripada syurga lain daripadanya. Atas dunia ini tak ada dah benda yang datang daripada syurga melainkan 2 perkara itu, iaitu Hajarul Aswad dan juga maqam Ibrahim itu sendiri. Maqam Ibrahim. Bermula isnadnya sahih, dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yab'atsanna Allahu hajar yaumal qiyamah lahu aynani yubsiru bihima wa lisanun yantiqu bihi
yashhadu ala manis talamahu bil haqq, yang bermaksud telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi dibangkitkan Allah akan Hajar al-Aswad pada hari kiamat, baginya dua mata yang melihat ia dengan keduanya, dan lidah yang bertutur ia dengan dia. Naik saksi dia, maksudnya bersaksi akan Hajarul Aswad itu, akan orang yang pernah beristilam dengannya, dan akan dia dengan hak. Maksudnya Hajarul Aswad ini akan kenal orang-orang yang pernah beristilam dengannya. Tadi kita baca sekadar mana ni dari segi matan. Maksudnya hadis ini riwayat daripada Ibnu Abbas. Telah meriwayatkan dua akan hadis ini oleh Al-Baihaqi dengan isnadnya sahih dan atas syarat Muslim. Dan satu lagi hadis daripada Siti Aisyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, istani'u min hadzal syajarul aswad qabla an yurfa'a fa innahu kharaja minal jannah wa annahu la yanbaghi li syai'in yakhruju minal jannah ila raja'a ilaiha qabla yaumil qiyamah. Artinya, bersuka-sukalah sekalian kamu daripada ini Hajarul Aswad sebelum diangkat akan dia, kerana bahwasanya ia akan keluar daripada syurga, dan bahwasanya tiada sayubianya bagi suatu yang keluar daripada syurga melainkan kembali ia kepadanya dahulu daripada kiamat. Maksudnya ini salah satu daripada juga hadis menunjukkan tanda bahawa Hajarul Aswad ini juga satu ketika nanti akan diangkat kembali, letak balik di tempat asalnya, iaitu di syurga Allah Subhanahu wa taala. Meriwayatkan dia oleh Al-Qasim dan At-Tabrani. Ini adalah berkaitan tentang Hajarul Aswad, beberapa objek atau beberapa perkara yang terdapat di sekitar kawasan Kaabah ketika mana kita nak melaksanakan tawaf dan kita berada di Makkah. Kita tahu satu persatu sejarah-sejarah tempatnya dan sebagainya. Ini selesai bab ke-48. InsyaAllah pada perjumpaan pada akan datang kita akan tengok, barulah kita akan tengok bab maja'a fi khuruj ila Mina wa muqamiha. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menyebut bicara keluar ke Mina dan bermukim padanya. Baru kita nak cerita balik seterusnya ibadah selepas keluar daripada kawasan Kaabah itu sendiri. Wallahu ta'ala alam. Lambat lagi kita akan jumpa lagi ni tahun depan. Tahun depan kita akan jumpa. Panjang umur, murah rezeki. Tahun depan kita bicara tadi. Itulah sikit gambaran. Hari ini kita bicara tentang Hijr Ismail dan Hajarul Aswad. Apa dia tu? Itulah maksudnya lambat lagi dah. Kuliah kita ni kita akan jumpa pada tahun depan. Panjang umur. Mudah-mudahan umur kita sampai di tahun depan. Okey. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana wa lana qamna bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir bihi qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyidil asqam. Allahumma ya Allah ya kami yang berkenan sekali, berkenan sekali keluarga kami. Apabila dosa pasangan kami, apabila dosa seluruh ahli keluarga kami, apabila dosa jiran kami, apabila dosa sahabat-sahabat sejamaah kami, apabila dosa guru-guru kami, apabila dosa seluruh kaum muslimin muslimat sama ada masih hidup atau yang telah pergi. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau mengetahui akan apa yang berlaku pada diri kami ya Allah. Engkau telah menguji kami dengan berbagai ya Allah. Sungguhnya kami hanya menyerah padamu ya Allah. Engkau hapuskanlah segala fitnah-fitnah yang ada di atas muka bumi ya Allah. Kembalikanlah kami dalam beribadat kami kepada Allah. Ringankan tubuh badan kami untuk melaksanakan tugas bertanggungjawab kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب الله منكم كفارة المجلس dan surat maaf سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jangan lupa like, share and subscribe channel saya Muallim Amir untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.